Buletin Didik 24 September bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembukaan institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM akan dilaksana mengikut ketetapan fasa baharu selepas 2 minggu tarikh peralihan fasa. Dan ketetapan itu dibuat dengan mengambil kira peralihan fasa PPN bagi Johor, Pahang dan Negeri Sembilan yang berkuat kuasa hari ini. KPM dalam satu kenyataan memaklumkan semua institusi pendidikan di Johor akan dibuka bermula 10 Oktober depan berdasarkan pengoperasian bagi negeri fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN. Sekolah di Pahang akan bermula 11 Oktober memandangkan negeri itu beralih ke fasa 3 hari ini. Manakala bagi Negeri Sembilan yang beralih ke fasa 4, pengoperasian institusi pendidikannya akan bermula pada 18 Oktober depan. KPM menetapkan jika sesebuah negeri beralih ke fasa seterusnya, pengoperasian institusi pendidikan akan mengikut ketetapan fasa baharu yang akan dilaksanakan selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan ke fasa berkenaan. KPM juga memaklumkan Majlis Keselamatan Negara MKN juga memberi kelulusan untuk pelajar tingkatan 6 semester 2 dan kelas peperiksaan antarabangsa IGSCE O-Level di negeri fasa 1 hadir ke institusi pendidikan tanpa penggiliran. Oleh itu, pengoperasian institusi pendidikan di Kedah akan bermula pada 10 Oktober untuk kumpulan murid berkenaan. Murid lain kekal mengikut pengajaran dan pembelajaran di rumah. Susulan Langkawi sebagai kawasan gelembung pelancongan pada 16 September lalu, pengoperasian institusi pendidikan bermula pada 3 Oktober depan adalah berdasarkan ketetapan negeri fasa 4 PPN. Bagi institusi pendidikan di negeri lain yang tidak terbabit dengan peralihan fasa, pengoperasian institusi pendidikan adalah berdasarkan ketetapan fasa sedia ada seperti diumumkan Kementerian pada 12 September lalu. KPM menjelaskan institusi pendidikan bawah KPM merujuk kepada sekolah, kolej vokasional, kolej matrikulasi dan institut pendidikan guru. Ia juga terpakai kepada institusi pendidikan swasta yang berdaftar di bawah KPM bagi kategori sekolah dan kategori pusat. Berkenaan vaksinasi remaja, Pusat Pemberian Vaksin PPV Pejabat Kesihatan Daerah PKD dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD diingatkan mengikut ketetapan diumumkan Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata tidak ada arahan dan SOP berbeza diberikan kepada ibu bapa dalam penetapan kaedah pemberian vaksin COVID-19. Kaedah pemberian vaksin kepada remaja yang saya dah jelaskan tadi, yang Timbalan Menteri telah pun menjelaskan beberapa hari yang lepas. Saya mohon supaya tidak ada arahan ataupun SOP yang berbeza yang diberikan kepada ibu bapa bagi mengelakkan kekeliruan. Kita dapat laporan daripada bawah, ada setengah PPD ataupun PKD yang maklumkan bahawa tak perlu tunggu jadual, pergi walk-in saja. Please, jangan, tolong jangan ya. Kita nak buat secara teratur. Beliau turut memberi jaminan bekalan vaksin untuk menyuntik kira-kira seramai 3.2 juta remaja juga mencukupi. Sementara itu, 73% penuntut institusi pengajian tinggi IPT di seluruh negara sudah menerima vaksin COVID-19. Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Ahmad Masrizal Muhammad berkata, peratusan yang tinggi itu menunjukkan petanda positif bahawa kalangan penuntut IPT memahami kepentingan vaksinasi. Jelasnya, pihaknya percaya sasaran untuk menjadikan kampus sebagai kawasan selamat akan dapat dicapai memandangkan tahap kesedaran dalam kalangan penuntut adalah tinggi. Dalam kalangan kaki tangan universiti juga, katanya kadar vaksinasi sudah mencecah 91%. Namun beliau tidak menolak kemungkinan ada kaki tangan IPT yang menolak untuk divaksin. Isu itu katanya tidak perlu diperbesarkan dan setakat ini dalam kalangan penuntut tidak timbul isu berkenaan.
Isu pengangguran dan peluang pekerjaan dalam kalangan siswazah adalah antara perkara yang akan diperhalusi dalam mesyuarat Majlis Pemulihan Negara MPN Isnin depan. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata dua perkara itu adalah antara masalah utama yang mengakibatkan ramai siswazah menganggur apabila pandemik COVID-19 menular di negara ini. Jelas Tan Sri Muhyiddin, pengangguran dalam kalangan siswazah tidak hanya berlaku ketika wabak COVID-19 melanda negara, tetapi isu berkenaan sudah lama berlaku di negara ini. Beliau juga menaruh keyakinan Majlis Pekerjaan Negara akan meneruskan objektif menjana 500,000 peluang pekerjaan kepada rakyat seperti mana yang telah direncanakan sebelum ini. Akhbar hari ini melaporkan hanya kira-kira 73,400 atau 27% graduan Bumiputera dapat memenuhi peluang pekerjaan sektor swasta yang ditawarkan pada tahun lalu, berbanding 103,900 atau 40% pada 2019 menurut Unit Peneraju Agenda Bumiputera Teraju. Kajian Teraju mendapati penurunan peluang pekerjaan kepada graduan Bumiputera berkenaan antaranya berpunca daripada pengurangan peluang pekerjaan di pasaran sebanyak 29.3% bagi kedua-dua tahun berkenaan. Bagi memenuhi keperluan tenaga mahir untuk kebolehpasaran kerja masa hadapan, Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC membangunkan platform Telegram dalam usaha meningkatkan kesedaran dan keprihatinan masyarakat terhadap kepentingan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Platform Telegram ini juga sebagai saluran untuk mempromosikan program-program TVET Malaysia. Projek Telegram Outreach Program Pendidikan Teknikal TVET ini bermula awal tahun lalu dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan pencapaian Malaysia dalam indikator School Life Expectancy SLE yang merujuk kepada jangkaan tempoh dalam tahun seseorang kanak-kanak yang mencapai umur persekolahan akan mendapat pendidikan sepanjang hayat. Pada masa ini, SLE bagi Malaysia adalah 13.7 tahun. Tempoh ini adalah lebih pendek berbanding SLE negara maju seperti Amerika Syarikat 16.3 tahun, Finland 19.5 tahun dan Australia 20.5 tahun. Justru saluran Telegram ini diwujudkan untuk memberi informasi yang pantas dan terkini kepada pelajar selain memberi pendedahan mengenai peluang pendidikan TVET di Malaysia dan seterusnya dapat meningkatkan minat mereka untuk menyambung pelajaran selepas tamat persekolahan. Isu persepsi dan jangkaan pula menyatakan murid fokus peluang melanjutkan pelajaran hanya kepada universiti sebagai pusat pengajian tinggi. Dan ini secara tidak langsung menjadikan pendidikan teknikal dan vocational sebagai pilihan terakhir. Bagi menangani isu kurang pengetahuan tentang pendidikan teknikal dan vocational dalam kalangan murid, maka Telegram Outreach Program Pendidikan Teknikal telah diwujudkan mulai Jun 2021. Platform ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan TVET untuk keperluan tenaga kerja pada masa akan datang. Sehingga kini platform itu mempunyai lebih 1,000 pengikut yang meliputi murid, guru dan penyedia latihan TVET di Malaysia. Pada peringkat kementerian, KPM telah melaksanakan transformasi pendidikan vocational atau TPV bagi tujuan memertabatkan pendidikan vocational sebagai aliran perdana. TPV telah mengubah lanskap pendidikan TVET dalam menghasilkan graduan College Vocational KPM yang berkualiti serta mempunyai kebolehpasaran, kebolehkerjaan dan kebolehgajian yang tinggi untuk memenuhi keperluan revolusi industri 4.0. Salah satu cabaran yang dikenal pasti mengekang pertumbuhan produktiviti yang pesat ialah kekurangan tenaga mahir untuk memenuhi keperluan dan permintaan pasaran kerja. Krisis pandemik COVID-19 menyedarkan bahawa isu ini merupakan satu perkara yang serius yang boleh memberi impak buruk kepada pertumbuhan produktiviti negara. MPC telah melaksanakan deep dive terhadap lebih daripada 80 indikator daya saing. Analisis daripada proses yang kita jalankan ini dan dengan merujuk kepada data yang dikeluarkan oleh World Bank
menyatakan bahawa hanya 43.06% daripada belia di Malaysia melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi pada tahun 2019. Melalui dapatan ini, cadangan telah diutarakan untuk menggalakkan para belia atau pelajar melanjutkan pendidikan ke peringkat tinggi, terutamanya dalam bidang yang melibatkan kemahiran ataupun TVET. Justru semua pihak diseru untuk memaksimalkan penggunaan platform Telegram ini untuk meningkatkan lagi kesedaran tentang betapa pentingnya pendidikan tinggi, teknikal dan vocational untuk pertumbuhan ekonomi negara. Siapa sangka seawal usia 4 tahun berupaya mengenal dan menamakan 147 bendera dalam tempoh 15 minit. Ia membolehkan Vision Rajasekaran mencatat namanya di Malaysia Book of Records MBOR. Lebih menarik lagi, anak kepada seorang doktor dari Port Dickson Negeri Sembilan, G. Rajasekaran dan Angela Raju itu juga berupaya menulis nama negara untuk bendera terbabit. Menurut bapanya, Dr. Rajasekaran, kepintaran anaknya itu dikesan selepas Vision sering mengingatkan sesuatu benda, makanan atau minuman berdasarkan warna. Selepas umur 3 tahun, dia pandai bertutur fasih, baru kita kenal pasti dia minat kepada warna. Setiap kali kita kena tanya tentang makanan ke, nak beli sesuatu benda, dia akan tanya what color. Soalan yang pertama dia tanya adalah what color. So, kita mengenal pasti dia sangat minat kepada warna. So, kita beli flag. Sebab flag itu merangkumi berbagai jenis warna. Tambah Dr. Rajasekaran lagi, setiap malam sebelum tidur, dia akan mengajar Vision nama-nama bendera berdasarkan warna. Perkara itu menjadikan Dr. Rajasekaran menghubungi pihak MBOR untuk menguji keupayaan anaknya. Pada sesi secara maya pada Julai lalu, Vision berjaya mengenal pasti 147 bendera pelbagai negara secara rawak dalam masa 15 minit. Pihak MBOR membuat pengesahan rekod secara rasmi pada 26 Julai lalu. Kini, Vision berminat terhadap nama-nama planet. Pada masa hadapan, Dr. Rajasekaran akan mengajar anaknya mengenal pasti nama-nama planet pula. Bhutan, Nasio, Mundre, Komor, Helo, Depe, Ila, Upatita, India, Hena, Angola, Ila, Brunei, Osano, Kuwait. Nanda, Tepur, North Korea, Fatu, Muli, Kewali, Inotia, Emily, Cameron, Kisah ini wajar dijadikan inspirasi. Seorang guru meskipun berada di penghujung usia perkhidmatannya namun tetap komited menguasai kemahiran dan asas penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat ICT semata-mata kerana tidak mahu muridnya keciciran. Pengorbanan Cikgu Salina Antong, 57 tahun, akhirnya membuka mata semua pihak sehingga beliau dinobatkan sebagai Guru Cemerlang PDPR bagi Sekolah Kebangsaan Tambun Tulang Arau, Perlis. Anugerah itu disampaikan kepada beliau menerusi satu majlis penghargaan yang diadakan di Dewan Besar sekolah itu. Atur caranya berlangsung dengan pematuhan SOP yang ketat dan kehadiran senarai penerima hadiah turut dijadual secara berperingkat. Cikgu Salina merupakan guru mata pelajaran sains dan sejarah bagi murid tahun 3, 5 dan 6 di sekolah itu. Tidak hanya bergantung kepada modul pembelajaran, Cikgu Salina turut menggunakan kaedah yang dekat dengan persekitaran murid sewaktu memberikan penerangan atau contoh ketika bereksperimen. Okey, kamu perhatikan dia berubah warna menjadi merah. Saya nak, walaupun saya tak berapa boleh menguasai lagi lah pasal kami ni golongan orang zaman mesentai apa tu kan. Lepas tu saya nak budak yang saya hasilkan tu berjaya menghasilkan sesuatu yang bersesuaian dengan masa kini mereka lah. Kan banyak pengguna, jadi mereka mahir menggunakan walaupun di kelas hujung. Lebih daripada itu, beliau bersama guru-guru lain sepakat menggunakan ruangan dinding bangunan sekolah dan bahan terpakai untuk dijadikan sudut bumi dan angkasa. Ia bagi memupuk kefahaman dan minat murid, terutama ketika melintasi ruangan itu pada pembukaan semula sekolah nanti.
apabila seseorang individu yang dijangkiti COVID-19 bercakap, batuk atau bersin, cecair pernafasan yang mengandungi virus dihembus keluar dalam bentuk titisan besar atau droplet dan juga dalam bentuk titisan yang lebih halus dipanggil aerosol. Droplet ini berukuran lebih 20 mikron dan biasanya akan jatuh ke permukaan sekeliling dalam lingkungan 1 hingga ke 2 meter. Terdapat juga zarah-zarah yang berukuran 10 hingga 20 mikron yang boleh bergerak lebih jauh sedikit daripada droplet tetapi umumnya tetap akan jatuh ke tanah. Apabila titisan droplet yang mengandungi virus ini jatuh pada sesuatu permukaan, seseorang individu boleh dijangkiti apabila menyentuh permukaan tersebut dan seterusnya menyentuh mata, hidung atau mulut mereka. Sebab itulah amalan kerap mencuci tangan dengan air, sabun atau hand sanitizer amatlah penting. Keyakinan diri bermula dengan kulit wajah yang bersih, tekanan pemakanan yang tidak seimbang serta faktor persekitaran mampu merosakkan kulit muka. Penjagaan kulit muka yang betul perlu diamalkan setiap hari bagi mendapatkan wajah yang cantik dan berseri. Melalui Glowing Skincare Routine Challenge, anjuran kelas kecantikan jenis remaja, lebih 40 peserta berkongsi tips penjagaan yang mereka amalkan setiap hari. Daripada jumlah penyertaan itu, seramai 20 peserta disenarai pendek. Menerusi pertandingan ini, mereka dikendaki untuk membuat satu video berdurasi kurang lebih 1 minit memaparkan bagaimana penjagaan kulit yang betul ataupun penjagaan wajah yang betul perlu dilakukan oleh seseorang individu, ya, tidak kira usianya. Ya, so diharapkan agar remaja-remaja ini dapat mempraktikkan, ya, perkara ini seawal usia mereka agar seperti mana yang saya katakan tadi, ya, wajah itu akan sentiasa terjaga, ya, dengan peningkatan umur. Pertandingan ini secara tidak langsung mendedahkan peserta sekaligus orang ramai tentang pentingnya penjagaan kulit wajah mengikut turutan bagi mendapatkan hasil yang optimum. Lebih-lebih lagi kepada golongan remaja yang sering berhadapan dengan perubahan hormon dan persekitaran yang tidak menentu. Saya tak sangka pun akan menang dalam pertandingan ini, dan thank you so much for support me and vote me. I love you guys. Thank you very much. And thank you juga kepada cikgu-cikgu kelas kecantikan, dan terima kasih juga kepada Cikgu Ras yang banyak ajar dalam bidang facial ini, dan thank you for Jenis Remaja. Penjagaan kulit wajah amat penting bagi saya kerana tanpa pengurusan tentang penggunaan produk yang betul, kulit kita akan mengalami masalah. Lebih-lebih lagi di usia remaja ini, kita akan sering mengalami masalah jerawat yang teruk ataupun lebih dahsyat lagi, breakout. Semasa pandemik, saya mula menerokai tentang penjagaan kulit ni, dan dari situ juga saya mula sertai Jenis Remaja dalam kelas kecantikan, dan sehingga hari ini saya masih mengamalkan apa yang telah diajar. Bukan sekadar pertandingan, amalan ini perlu menjadi satu rutin di awal usia remaja agar dapat memberi penampilan yang segar selain mengelakkan penuaan wajah sebelum waktunya. David Aguilar, seorang pereka tangan tiruan, memberi sinar baharu buat seorang kanak-kanak lelaki OKU yang berusia 8 tahun. Dengan ciptaan tangan tiruan daripada Lego, kanak-kanak terbabit kini dapat menikmati masa bermainnya dengan senyum lebar. Beknur Zahir Bekli tidak memiliki tangan yang sempurna seperti kanak-kanak lain. Bagi membolehkan dia mampu mengalih dan memegang barangan seperti orang lain, ibunya Zaure Bektemisova berusaha melayari internet dan akhirnya menemui David yang pernah popular dan pemegang Guinness World Record 2017 dengan binaan tangan robotik daripada Lego. Zauri memilih binaan Lego kerana ia amat sesuai dengan anaknya yang masih kecil, kerana jika ia buatan besi sudah tentu akan membebankan Beknur. David kemudian terbang dari Perancis ke Andorra untuk melihat situasi dan keperluan si kecil terbabit, dan katanya projek berkenaan hanya menelan belanja kira-kira €15 ataupun sekitar RM74.
Kini Beg Nor boleh mengambil mainan dan menggunakan gadget tanpa sebarang masalah. Terima kasih kepada ciptaan David. Bak kata pepatah, hanya jauh hari sahaja mengenal manikam. Bola sepak Liga Emirat Arab Bersatu UAE, Al-Wahda dan Shabab Al-Ahli sekadar berpuas hati berkongsi satu mata selepas terikat tanpa jaringan pada aksi kelima di Stadium Al-Nahyan, Abu Dhabi. Aksi kelima Liga UAE di antara Al-Wahda menentang Shabab Al-Ahli berlangsung rancak pada setiap babak. Pelawat terlebih dahulu meraih peluang terbaik pada minit ke-35, namun percubaan Igor Jesus tidak menepati sasaran. Bersambung babak kedua, tuan rumah hampir membuka tirai jaringan menerusi Joao Pedro, tetapi sepakannya berjaya digagalkan pertahanan Shabab Al-Ahli. Terdesak memburu gol, kedua-dua pasukan saling mengasak, namun keputusan 0-0 kekal sehingga tamat masa permainan. Keputusan itu menyaksikan Al-Wahda merekodkan 4 keputusan seri berturut-turut untuk berada di tangga kelima dengan 7 mata. Sementara Shabab Al-Ahli berada di tangga kedua dengan 11 mata, hanya kurang 2 mata berbanding pendahulu Al-Ain. Dalam perkembangan lain, kelab Qatar Al Rayyan mengumumkan bintang bola sepak Colombia James Rodriguez sebagai pemain baharu pasukan itu. Bekas pemain Real Madrid, Bayern Munich dan Everton itu bakal menyarung jersey bernombor 10 bersama Al Rayyan. Rodriguez menjaringkan 6 gol dalam 23 penampilan bersama Everton musim lalu. Namun, pengurus baharu Rafael Benitez mendedahkan pemain berusia 30 tahun itu tidak berada dalam perancangannya musim ini. Terdapat klausa rahsia dalam kontrak Rodriguez bersama Al Rayyan di mana sekiranya kelab gergasi Perancis Paris Saint-Germain mahu mendapatkan pemain itu, Al Rayyan sedia melepaskan Rodriguez untuk merealisasikan impiannya beraksi bersama bintang Argentina Lionel Messi. Persembahan gala sempena Festival Musim Luruh di China mengakhiri buletin didik malam ini yang menyaksikan gabungan antara elemen tradisional dan futuristik. Saya Nolifah Ghani, salam hormat dan Assalamualaikum.